Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih yang berhormat Datuk Yang Dipertua, yang amat berhormat Kota Tampan, barisan ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli yang berhormat ex officio, ahli-ahli yang berhormat daripada kerajaan dan pembangkang, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, rakan-rakan media dan seterusnya, seluruh rakyat yang dikasihi sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Hotel Perak 2023 pada hari ini. Jadi sebelum memulakan perbahasan ini, saya mengambillah kesempatan sedikit bagi peluang mewakili rakyat Gunung Semanggul dan juga Ketua Pembangkang untuk tamanya memberi penghargaan setinggi-tinggi kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan yang tempoh 6 bulan ini nampak memang dia merealisasilah hasrat daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan supaya tidak membezakan di antara ahli-ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan dan pihak yang bukan kerajaan. Dan mengamalkan politik yang dikatakan aras tinggi. Jadi ini yang kita pun sama-sama berhajat mengikut fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Dan kita mengharap supaya kestabilan politik dan proses perubahan politik dalam negara juga berlaku mengikut prosesnya. Dan terima kasih ini ditujukan khususlah kepada yang pertama kerana menyambung dan memberi kotak makanan kepada kita di pihak bukan kerajaan ni. Walaupun 50 kotak tu nak berbanding dengan pengundi yang ada 20,000, 30,000, 50 kotak ni memang sikit sangatlah. Tapi ada pun cukuplah, alhamdulillah. Walaupun kurang daripada pihak kerajaan pun tak apalah, terima kasihlah, alhamdulillah. Dan yang kedua, mengenai dengan kita nak sambut dengan raya Korban ni, dan kita difahamkan ada bagi juga lembu pada kita. Terima kasih banyak. Kan, kalau tambah lagi kami memang amat mengalu-alukan lah. InsyaAllah tu dalam perundingan. Dan juga kesempatan ni khusus nak ucap terima kasih sebab baru ni sebelum 10 malam yang terakhir di Semanggur kena ribut 70 buah rumah. Kita punya peruntukan tu bagi hanya 500 ni. Rumah dia bumbung habis. Kan? Jadi atas keprihatinan Yang Amat Berhormat bagi satu peruntukan. Jadi kita boleh lagi-lagi untuk baik rumah. Jadi sukalah cadang di sini kalau kita kerajaan negeri kita boleh mengadakan satu peruntukan walaupun kita tak boleh secara langsung peruntukan untuk sebagai persediaan untuk yang menerima musibah macam ni. Kita tengok macam 3,000 nak baik bagi kita mungkin boleh lah. Tapi kalau orang kampung untuk pelorong ni tak boleh nak tidur. Kan rumah tu. Jadi kalau ada peruntukannya ni bolehlah kita bagi kemudahan ataupun bantuan kepada mereka. Jadi kesempatan ini juga ucap tahniah kepada jawatan kuasa perumahan kerajaan tempatan yang membawa rang Undang-Undang Hotel Perak 23 tepat pada masanya lah kalau kita mengambil tindakan ini untuk mengubalkan undang-undang yang berkaitan dengan perhotelan ini sebab selari dengan perkembangan perhotelan ini daripada dulu sekarang dah banyak perkembangan perkhidmatan perhotelan ini. Jadi kalau kita nak tak sedarlah kata hotel ataupun percukaian dengan perhotelan ni, kebetulan dulu saya ex-custom lah, kita enforce Undang-Undang Service Tax Act tahun 1975 lagi. Satu Akta 151 Undang-Undang Cukai Perkhidmatan yang mengenakan cukai ke atas semua perkhidmatan yang ditentukan di dalam hotel. Termasuklah pengingatan kita nak senarai pun banyak senarai-senarai itu disediakan. Jadi kita kata dah lama 1975 dan kerajaan negeri ataupun kita sebagai persediaan industri perhotelan ni terbabit dengan premis, terbabit dengan tanah, terbabit dengan tempat, perlu govern di tempat kita. Jadi kalau kita tidak ada satu perundangan untuk mengawal pembinaan, pengurusan hotel, tempat-tempat dan sebagainya perkhidmatan, ini agak tertinggal. Jadi tepat pada waktunya dan syabas dah dan tahniahlah diucapkan kepada kerajaan dan sama-samalah kita membangunkan negeri yang kita
cinta ini dan sama-samalah kita boleh menjadikan industri perhotelan ini sebagai satu sumber pendapatan kepada negeri dan juga boleh menjadi sumber pendapatan kepada rakyat, khususnya rakyat Merahin. Jadi bagi memastikan mewujudkan situasi menang-menang, saya ingin membangkitkan beberapa perkara ini mengenai dengan ini sebelum tu nak tengok, kalau kita tengok apa hasil dalam negeri Perak ni daripada laporan audit, kita tengok nama menyumbang kepada 4.7% daripada KDNK daripada pelancongan. Memang banyak dan 1.5% pada tahun 21 dan KDNK negeri Perak masing-masing lebih kurang nilai dia 1.16 bilion. Tahniah. InsyaAllah kita boleh jana balik dan keberatan itu secara tidak langsung boleh activate ekonomi dalam negeri Perak ini. Jadi beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Pertama mengenai yang telah dibangkitkan oleh sahabat-sahabat kita itu mengenai dengan takrifan hotel bawah Seksyen 2C Rang Undang-Undang Hotel 203 negeri Perak ini. Dia memasukkan homestay sebagai takrif hotel. Ini yang rasa banyak yang sahabat-sahabat kita pertikaikan. Kalau tengok 2C Rang Undang-Undang itu, yang dimasukkan itu dah termasuk asrama, motel, rumah tumpangan, rumah pemalaman. Pemalam tu, rumah tetamu, rumah bot, ada atas bot tu. Kalau di Pahang tu dia ada rumah bot, homestay. Ini homestay kita pakai. Tapak-tapak perkhemahan. Tapak-tapak perkhemahan. Dan juga kenderaan yang digunakan sebagai tempat penginap berbayar. Orang kata caravan lah orang ni kan. Orang Lenggong banyak lah pakai ni. Jadi Seksyen 2, kemudian Seksyen 2 di mana jika dirujuk kepada industri pelancongan 1992, pindaan 2018 menakrifkan premis penginapan kalau Seksyen 2 itu sebagai rumah pemalaman ataupun struktur lain sama ada kekal ataupun sementara. Dia punya definisi ke atas dan ni terklik. Cuma yang nak tarik perhatian kepada Dewan, manakala enakmen negeri Pahang yang betul menjadi contoh rujukan kita yang telah digubal pada tahun 2020 dan dikuatkuasa pada 2021, tidak menakrifkan sama sekali, tidak memasukkan homestay ke dalam takrifan hotel. Pasal apa kita masuk dan dia tak masuk? Ini saya rasa perlu kita buat satu kajian yang mendalam, impak kepada masuk dan tak masuk. Siapa pemain-pemain industri ini yang terlibat dan mengapa mereka keluarkan. Ini termasuk yang tidak termasuk dalam industri hotel ikut enakmen negeri Pahang, termasuklah asrama. Kecuali ditafsirkan di bawah Staf Penerangan ada lagi satu, dan juga motel, rumah tumpangan, rumah penginapan ataupun rumah tetamu. Excluded, tak masuk. Why kita masuk dalam? Kita ingat kita pernah kena tengok ni atau yang betul. Dan apabila kita meluaskan takrifan hotel ini yang memberi kesan langsung lah pada pandangan kami, saya memberi kesan langsung kepada homestay ni pengusaha 1-2 ya, kan, seorang 2 ya, apa satu biji 2 biji rumah ya, kecil sangat ya, kan. Dia akan memberi kesan lah kepada pengusaha tu sendiri kan. Kena ambil kira. Dan harapan supaya undang-undang ini boleh satu kita buat supaya nanti bila dikuatkuasakan, kita ditakdirkan untuk dilesenkan hostel ni kena ada status tanah bombang-bombang. Dia prosedur untuk meluluskan tu memberi beban kepada pengusaha itu sendiri. Perlu ditimbangkan kemudahan kepada golongan Merahin dengan golongan pengusaha ni supaya kita boleh tengok. Dan yang kedua di antara kita tengok juga baru ni kita tengok kesan kita nak buat penguatkuasaan ni. Kalau apabila berlakunya COVID, orang tak boleh ni apa, pengusaha-pengusaha kecil, homestay apa semua ni dia kena bayar. Mereka ni kesan dia bila ekonomi berlaku satu ni, kesan dia pun ni lebih teruk banding dengan yang besar. Timbalan yang dipertua, jadi saya juga ingin menarik perhatian mengenai dengan isu Palestinan. Dan Palestinan kalau merujuk kepada 41 dan Undang-Undang 23 menyebut bahawa disertakan dengan keterangan bahawa permohonan telah didaftarkan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992.
kena daftar kalau gitu. Dan telah mematuhi peruntukan undang-undang berkaitan. Jadi persoalannya sini, adakah homestay ni dia kena buat 2 lesen? Kita kena detailkan juga tu. Ada. Sama ada pihak berkuasa ini, pekecil ini perlu tak dia daftar dengan motek. Dan juga pihak berkuasa tempatan. Baru boleh buat jalan ni. Orang kampung mana nak dan. Jadi kena tengok benda ni. Ada rumah biji nak pergi ke motek benda pun dia tak tahu. Jadi nak kena jelas ni. Dan yang ketiga, saya ingin bangkitkan isu lesen sementara di bawah subsection 8. Kalau kita nak lesen 82/1. Dia menyebut lesen sementara adalah sah bagi tempoh 6 bulan dan boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan atas permohonan bertulis oleh pemohon sehingga 36 bulan dari tarikh pertama dikeluarkan. 36 bulan. Apakah tempoh ini tidak terlalu lama? Kita tengok tempoh ni kita kaji. 6 ke 36 bulan. Kerana kalau dimaklumkan, kalau ada penguasa yang homestay lah dalam proses untuk mendapatkan lesen daripada PBT ni, kadang-kadang lama lah kita nak sebut lesen panjang-panjang ni, kita bukan nak menyalah melawan. Sampai 2 tahun tak dapat lagi nak minta kan. Jadi tang mana nak disalahkan, akukah dia. Kan? Jadi pengusaha ni kena tengok lah bab ni. Lagi timbalan yang betul, saya juga ingin menarik perhatian mengenai dengan syarat-syarat perlesenan, terutamanya premis-premis perniagaan yang perlu perubahan status. Perubahan status tanah dan kebenaran merancang. Ini dia akan melibat ni perkara ni. Kalau tanah dia akan melibat. Yang saya rasa orang kata rahsia terbuka lah. Kita pun tak tahu lah. Kita banyak prosedur dan peraturan untuk mohon kebenaran merancang. Kalau kita nak buat homestay satu, nak buat kebenaran merancang, tutup pintu ya orang kampung. Tanah tutup. Dia tak buat dengan apa kebenaran merancang yang nak minta. Kita tengok. Itu satu bab. Lepas satu kebenaran merancang tu, dah mau minta kebenaran, prosedur nak isi borang-borang tu satu bab. Tempoh masa yang diambil tu yang diperkatakan. Tempoh masa yang diambil untuk kelulusan merancang. That's why yang kita bangkitkan bahawa kadang-kadang kita baru niat tahun ni dengan keadaan market yang kita buat application, situasi dah berubah, dengan identiti dah berubah. Kemudian tak sampai hajat dah. Lepas tu lambat dah kita, dia pun berubah lagi. Jadi ini pun perlu tengok kesan kepada khususnya yang kecil-kecil lah. Kan, yang besar tak apalah, dia duduk di sana, okey, suruh dia buat, minta permohonan dan sebagainya. Untuk syarat pelesenan ni kena kita buat kajian sikitlah. Jadi kita minta lah kajian buat khusus juga kajian perkara ni. Untuk buat homestay perlu tak kelulusan itu? Tanah, kelulusan merancang dan sebagainya. Kena detail dululah sebelum kita dulu. Kalau kita buat macam tu ni, tak kira dia buat tinggi, ini jadi kesalahan pula kepada dia. Orang kampung kena denda, teruklah kan. Begitu juga nak buat ini perubahan status tanah. Tanah kaum kampung ni banyak mana tanah pertanian, tanah kampung. Walaupun dia buat rumah pun tanah status masih tanah kampung. Kan, tanah ridak Melayu dan sebagainya. Bila nak buat ni, dia mari pula dia kata ni kesalahan. Kerana buat satu perniagaan di atas tanah ini, tak ada syarat guna tanah adalah untuk ini, bukan untuk homestay. Jadi itu pun kena perinci juga. Kan? Jadi walaupun nak bahas ni tak banyak. Jadi nak minta kebenaran sikit bila sebut isu tanah ni kan. Ni isu yang amat sensitif dan isu maruah, isu kedaulatan, isu yang perlu ada dan baru ni tular sebab kita nak kena baru ni tular kita nak minta walaupun dah tahu kita nak dapat pengesahan. Kita kena buat dalam dewan lah. Kita nak minta pengesahan isu tular yang baru ni mengenai dengan tanah rizak Melayu milik orang bukan dimiliki oleh bukan Melayu tetapi dikatakan masih lagi kekal dalam tanah rizak Melayu. Tanah ni soal tanah ni kan. Jadi ni kena jelas ni. Pasal keliru orang kampung semua keliru. Kok mana satu mari di istilah macam ni. Kereta saya. Nama orang lain. Tapi kereta tu masih kereta saya. How we going to interpret that? Jadi kena saya mintalah kita menjelaskan sebab ini menimbulkan maruah. Kita nak baca ini maruah sebab tercatat dengan jelas. Kita semua orang tahu soal tanah rizak Melayu
Kita kalau pergi tanah ni tiap ni dia tulis raja. Kan? Bukan kita nak bangkit soal rasis ke apa dah. This is the fact. Kan kita tengok. Saya baca dulu. Pada tarikh 5 Ogos 1957. Duli-duli yang maha mulia. 9 Raja Melayu sebagai Raja Pemerintah daripada 4 negeri Melayu bersekutu dan 5 negeri Melayu tidak bersekutu. Telah memberikan penekanan, penurunan tanda tangan persetujuan kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan memahat 7 wasiat. Before kita buat perlembagaan. Saya baca yang kedua saja. Kan? Kami isytihar dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain daripada Gunung Ganang, Tasik dan hutan simpan tanah simpanan Melayu. 50% of tanah yang ada di sini is a tanah rizak Melayu. Tanah rizak Melayu. Dan sehingga 50% dan selebihnya kamu rebutlah. Hak lebih 50% tak apalah kita nak kongsi dengan siapa. It's stated clearly. Jelas. Raja satu pun boleh faham. Dan diletakkan di dalam perlembagaan juga. Diletakkan dalam enactment. Dengan jelas. Dengan tanah rizak Melayu. Tapi kita nak tengok dalam keadaan ni. Yang pertama kita nak minta kajian. Kita kena bincang kawan ni. Kan? Ini bukan. Kenapa sampai dah 60 tahun. Kita yang ditetapkan 50%. Kita baru ada 45.1%. Rakyat kena tahu ni. But this is the land for us. Ini yang Muhammad Semanggol. Ya. Kalau ikut standing order 41 ni, kita kena hadkan pandangan kita ni kepada skop perbincangan kita ni. Tapi saya tak nampak arah tuju yang Muhammad Semanggol ni. Ya. Kita jangan buka yang ke lain ni. Kan? Kita itu bila sampai masa dia ada tempat dan ketika dia ya. Jadi boleh. Masuk balik, jangan keluar simpang banyak sangat, masuk balik simpang tu. Tak, ni nak cerita ni betul ni sebab kita tak dia soal kelulusan tanah dan sebagainya. Bila menyebut tanah, jadi perkara ini menjadi ini isu rakyat. Takkan kita nak bincang satu perkara ini dibincang kepentingan. Dewan ni adalah kepentingan untuk menyelesaikan masalah rakyat, masalah negara, masalah tanah. Jadi kalau kita nak dorong macam ni, kita nak buat relate kepada ni juga. Ini yang kita bincang. Takkan kita nak kondon macam ni, tak boleh. Minta kebenaran kita supaya kita jelas. Kita menjelas ni untuk mewujudkan keadaan politik yang stabil. Kita beri keyakinan bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan yang ada pada hari ini adalah mengikut peraturan. Supaya ada kestabilan, baru kita boleh bawa pelabur masuk. Tak? Itu nak kita. Jadi kita nak minta. Ni majorus ni, minta. Sebab serius ni perkara ni. Kan, saya tak maulah. Nanti esok saya tak ada. 50% pun tak ada. Tanah Melayu semua habis. Okey, ini kita nak minta panjang cerita yang ni. Jadi kita nak minta supaya kita bagi penjelasan. Macam mana perkara ni boleh bertukar. Walaupun prosedur tidak boleh ditukar secara mutlak tanah rizak Melayu kepada non-Malay in ever mean. Benda ni. Jadi why this is happen? Kita kena buat benda ni. Ini bukan racist. Stated clearly. Jadi nak minta perkara ni sebab pasal apa? Kita nak tengok takut esok. Kan? Kita dah tengok tanah rizak Melayu kita nak pergi buat, nak pergi minta status, nak buat hotel, nak buat homestay macam mana ni. Ni tanah siapa? Ni betul status. Kita nak kena clear. Dan juga perubahan status tu. Kita kena jelas. Dan kita minta yang kata yang berlaku yang di Manjung viral baru ni sebanyak berapa? Kalau nak baca yang audit ni kita merasa malu kat diri kita sendiri. Kan? Kita bagus ni. Yang berapa ribu ekar yang telah ditukarkan. Kena bagi tahu. Daripada status Melayu ditukarkan kepada syarikat bukan Melayu. Tuan Speaker, mohon celah. Sekejap. Trono, perintah tetap. Point of order. Perintah tetap. Semanggol dia bawa. Perintah tetap berapa? 41. Okey, 41. Seseorang ahli hendaklah menghadkan pandangannya kepada perkara yang dibincangkan sahaja dan tidak boleh mengeluarkan sebarang perkara yang tidak berkaitan dengannya. Pada hari ini kita berbincang pasal hotel, bukan berbincang pasal tanah, isu tanah. Maka saya mohon jasa baik daripada Tuan Speaker untuk membuat satu ruling untuk kes yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Trono, betul Semanggol. Saya rasa dia dah tersasar sikit ni. Kalau boleh patah balik masuk dalam skop pasang. Saya ingat point tu dah disebut tadi dan saya pun tadi saya rasa dia tersasar sikit.
Jadi kalau boleh move on kepada poin yang berikutnya. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Jadi sebelum itu saya rasa masih lagi berada dalam kerangka perbincangan sebab kita premis dia melibatkan tanah. Nak buat rumah kena tanah, nak buat homestay kena tanah, nak buat hotel kena tanah. Tanah ni status dia macam mana? Betul. Saya faham. Jadi hari kita saya faham tapi kita dah sentuh tu dia tak boleh dia jadi main argument dengan izin intipati perbahasan utama tu dia tak boleh lah. Dia sentuh sikit-sikit boleh tapi saya rasa you have made your point dengan izin. So please move on. Okey, jadi yang depan tadi kita dah menyatakan keperluan. Memang kita sokong kepada perkara ini ubah. Tetapi kita kena mengambil kira kepayahan ataupun perbezaan di antara pengusaha dengan pengusaha kecil. Kalau dah kita masuk ke dalam tafsiran itu sendiri perkemahan. Apa tujuan future dia? Kalau kita exclude is okay, tapi bila kita dah masuk ke in future kita ada intention untuk kita kenakan tax, untuk kita kenakan sesuatu. That's why kalau kita tengok Pahang, they exclude that from the beginning. Tak faham ni? Tak. Ini kena ambil kira. Kemudian kita tengok lagi kalau berkaitan dengan itu apa mengenai dengan denda. Dah terakannya. Denda kalau tak silap saya tadi dalam tu sampai up to 100,000. 100,000. Lepas tu tinggi sangat tu kalau Pahang dalam 200 2,000 tu ya. Tu kena check balik. Kita kena check balik perkara ni. Lepas tu dalam hal ni kita kata kena tengok pemain industri ini secara keseluruhan. Dan perbincangan kita buat secara detail lah, kena detail sikit. Dan kita tak tahu dengan terlalu terbuka, dengan terlalu luas nanti dia banyak menyusahkan pihak-pihak lain. Jadi itu yang kita nak bagikan memang kita kata keperluan untuk membuat pinaan kepada enactment ini perlu, tapi kita perlu mengambil kira kepentingan rakyat Marhain. Kita duduk cakap pasal rakyat. Kita tak apalah, kita duduk fikir yang usaha sebiji dua ya. Dah nak kena cukai pula dia kata ni. Baru nak merasa pinjam duit pencen buat homestay. Belum balik dari modal. Undang-undang pula kena. Jadi kena tengok benda ni. Kena tengok balik perkara ni, kena tengok detail. Kita tengok orang kampung kesian kadang-kadang dah buat tu orang pun tak mari ambil, kena cukai lagi, kena lesen lagi. Jadi kena tengoklah benda ni. Kan? Kemudian kita tengok perkemahan, kita tengok memang kita setuju Kuala Lumpur. Ada Kuala Lumpur nak buat kemah. Takkan yang tu pun nak kena macam mana? How? Kan? Jadi kita harap orang ni kena tengoklah tambah-tambah sekali apa dalam kerajaan yang stabil ni. Minta celah sikit. Okey, Pinji. Betul. Sekejap. Jangan jering, bagi Pinji celah dulu. Okey, yang di-Pertua. Datuk yang di-Pertua. Okey, terima kasih Semanggo. Gunung Semanggo. Jadi nak tanya, kalau kata nak usahakan homestay kan, nak buat satu keuntungan sebab sekarang nak untung sikit. Kalaulah homestay tersebut atau inap desa tersebut tak diregister, tak didaftar kepada pihak kerajaan. Macam mana pihak kerajaan nak bantu untuk mempromosikan tempat itu? Kami pun tak tahu, PBT pun tak tahu macam mana kita nak mempromosi kalau dia secara haram, secara tidak berdaftar. Jadi enactment ini adalah untuk mereka mendaftar supaya kita boleh bantu mereka mendapatkan pengunjung untuk pergi ke tempat homestay mereka. Kalaulah tak pergi kepada libat urus, jadi mintalah rakan-rakan untuk beritahu sikit maklumat tentang apa yang enactment ini bertuju untuk mendaftarkan mereka. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sekali pun. Jangan join. Okey. Terima kasih Semanggo Tuan Pembangkang yang bertua. Sikit saja, cuma saya minta kalau boleh iaitu pasal 2 tafsiran C agar dikeluarkan homestay sebagai tafsiran hotel. Itu saja. Okey. Sangat setuju. Silakan. Okey. Sangat setujulah sebab tu pada permulaan tadi telah dinyatakan kita kena kaji dengan jelas kenapa dalam takrifan itu Pahang mengeluarkan pengataan homestay itu dan kita memasukkan ke dalam tu. Masukkan sebagai takrifan, Pahang keluarkan. Mesti dah dibincangkan. Itu yang kita nak tengok. Kemudian untuk memang kita hasrat kita membantu. Selama ni dia orang hidup takut apabila kita kena letakkan dia tak boleh nak itu kebimbangan kita.
kebimbangan kita. Jadi biar kita buat sesuatu itu manfaat kepada semua pihak. Sikit, mohon salah. Ya. Boleh? Tak apa. Kementing. Okey. Setuju ataupun tidak Ketua Pembangkang bahawa homestay ni hampir saya rasa keseluruhannya diusahakan oleh orang-orang Melayu di kampung. Keseluruhan ada ni duduk di kampung-kampung, kita tahu homestay yang ada kadang-kadang kalau dia dikenakan charge, mereka nak ubah rumah pun rasanya tak mampu. Kadang-kadang elektrik pun, ini bukan masalah homestay yang hebat ni. Homestay yang banyak ni, homestay yang kampung yang sekadar saya tengok dia boleh bayar sewa rumah itu pun, dia boleh bayar installment rumah tu pun dia dah boleh lepas dah. Sewa dengan 150, 120 ada yang sampai RM100 saja. Kalau fee akan dikenakan berbagai-bagai, dia kena ubah rumah dia dan sebagainya. Nak ubah rumah pun tak mampu. Macam mana dia nak, orang kata nak buat lebih baik. Jadi bila kalau dia terpaksa buat bayar dan sebagainya, charge mungkin dia akan lebih tinggi dan membebankan kepada pengusaha homestay orang Melayu ni yang banyak di kampung-kampung. Itu kita minta supaya, setuju tak, maka kita keluarkan dulu dan PBT boleh buat syarat baru untuk homestay dan menambah baikan dengan ekonomi yang teruk ini. Sekian. Terima kasih. Semanggol ada daripada PG dan Bercam. Boleh benarkan ke tak? Explain. Saya nak explain sikit untuk homestay. Ya? Boleh, Semanggol Ingat tak pun ada seminit tu. Sikit. Boleh ke tak boleh? Okey. Tak boleh lagi. Okey, PG. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak ada. Boleh ya? Tak boleh. Okey, dia tak benarkan. Tak apa. Tadi kata nak jelaskan homestay. Apa maksud homestay kan? Minit lagi, banyaklah bagi masa. Saya nak jelaskan. Saya nak jelaskan sikit homestay. Tak payah Tak. Okey, PG Bercam sila duduk. Tadi tanya tak berani. Tak apa. Dia tak benar duduk. Nanti bila dapat peluang berbahas, boleh jawab. Okey. Sila. Semua kita nak cerita yang dibakar oleh Kementerian tu, reality homestay tu. Kita nak bantu. Kalau kita pergi tengok reality, tak ada. Kadang-kadang dia rumah sini, dia tambung sikit depan tu, buat satu bilik bagi homestay sewa. Mari pula nak kena, dia kata ini tak layak, tak boleh buat sebab ni sambung, bukan ada struktur sendiri. Dia kena tengok sebab tu yang bukan kita tak bersetuju, kita sangat bersetuju untuk membantu mereka, tapi perlu buat perincian, perlu buat kajian secara mendalam. Kalau lebih baiklah kita kata, lebih baiknya kita ambil pendekatan yang faham buat. Membuat panel, mengeluarkan terus istilah macam khemah, boat atas tu yang dalam istilah boat stay kan. Berapa biji orang nak bagi boat kan. Kemudian caravan tu tak tahulah banyak mana kan. Sini Kuala Lumpur banyak ni. Jadi kita minta yang tu supaya kajian. Jadi saya minta lah daripada sini pendirian saya supaya undang-undang ni dikaji semula lah. Dikaji semula, kita duduk secara terperinci, mengambil kira kepentingan negeri untuk membangunkan industri ini. Kita mengambil kira mungkin satu pendapatan lain yang selama ni enjoy federal kutip berdasarkan kepada cukai perkhidmatan, cukai perhotelan ini, sedangkan kita tak dapat apa, kita perlu ada. Ini kita benar. Dan di samping itu juga kita tu membezakan di antara golongan marhai yang kecil ni dengan pengusaha hotel. Masa kalau tak ingatlah, kalau dulu kalau service tax tu, kita istilah hotel is 6 bilik ke atas. For those operate below 6 bilik, kita tak kena. Dia jelas lah benda tu. Kecil dia tak boleh buat apa, takkan kita nak kena cukai juga. Kan? Ni kita kuluh macam GST tu, kita nak masuk semua. Jadi beban lah. Jadi dengan itu Semanggul mencadangkan supaya rang undang-undang ni kita tangguh dulu. Wujud jawatan kuasa by petition, kita bincang secara detail. Kita tengok konsekuensi dengan syarat-syarat dia semua sekali, kita tengok supaya memberi. Kami masih lagi di hati rakyat Merahan. Sekian. Terima kasih. Mohon celah. Mohon. Okey, terima kasih dah. Tamat perasaan dah. Tak apa. Yang berhormat, terima kasih Yang Berhormat daripada Gunung Semanggol.